السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bertemu. Baik, jadi insya-Allah pada pagi ini kita akan masuk surah baru, surah Al-Ghashiyah. Surah Al-Ghashiyah, surah yang setelah Sabbihis tu. Hal ataka hadithul Ghashiyah. Ghashiyah ni makna dia menutup. Dan Ghashiyah ni salah satu daripada nama-nama hari kiamat. Hari kiamat dia ada banyak nama. Banyak nama. Antara nama kiamat yang paling terkenal Qiyamah lah. Kita sebut Qiyamah. Qiyamah, hari kiamat kita kata. Qiyamah tu maksud dia hari kebangkitan. Hari kiamat kita sebut kiamat. Kiamat hari kebangkitan. Nama lain dia adalah Waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah. Waqi'ah maksud dia hari yang pasti berlaku. Nama yang lain Haqqah, yang berhak berlaku, benar-benar akan berlaku. Al-Haqqah. Nama yang lain Yaumuddin, Yaumul Hisab, Yaumul Jaza, banyak nama dia. Dan lagi satu nama dia Qari'ah. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Yang banyak orang tersilap. Selalunya kadang-kadang AJK sebahagian pada AJK masjid bila dia nak sebut penduduk kampung, dia penduduk kampung dalam bahasa Arab qaryah, kepada ahli qaryah, penduduk qaryah, macam tu, penduduk kampung. Ada setengah kadang-kadang disilap, disebut bukan qaryah, qari'ah disebut, kepada penduduk qari'ah, kepada penduduk-penduduk kiamat sekali kan, kiamat terus kan, bukan qari'ah, qaryah. Selalu saya dengar tersilap sebut, bukan qari'ah. Qari'ah tu kiamat ataupun ketuk. Jadi yang betulnya kalau nak cakap Arab qaryah, kepada ahli qaryah, bukan qari'ah. Baik. Jadi surah ni surah Makkiyah yang mengandungi 26 ayat. Jadi kita dah sebut Al-Quran ada 114 surah, 86 surah Madaniyah, turun setelah hijrah Nabi ke Madinah. Segala surah yang turun setelah Nabi berhijrah ke Madinah, setelah Nabi berhijrah ke Madinah, nama dia Madaniyah. Tak banyak, ada 28 surah ayat, tapi panjang-panjang. Kebanyakannya mau panjang-panjang. An-Nisa, Ali Imran, panjang-panjang. Al-Maidah. Satu lagi nama dia surah Makkiyah. Surah Makkiyah adalah surah yang turun di Mekah ataupun surah yang diturun sebelum Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Jadi surah kita panggil Makkiyah, turun di Mekah. Dan surah Makkiyah surah paling banyak lah, ada 88 surah, 86 surah. 86 surah turun di Mekah ataupun sebelum Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Baik. Cuma surah Makkiyah ni kebanyakannya pendek-pendek. Daripada Amma Yatasaalun tu sampailah Qul a'udzu birabbin nas, boleh katakan semua tu turun di Mekah semua, pendek-pendek. Lebih fokus pada hari kiamat, pada syurga, neraka. Dia lebih pada tu supaya mentauhidkan Allah. Kerana
asas dia untuk menguatkan akidah. Baik. Jadi kita tengok nama surah. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'na bi ulumi fid darain, kata orang. Nama surah ini dinamakan surah Al-Ghashiyah kerana ia dimulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, sudah datangkah kepadamu berita tentang hari pembalasan. Hal ataka hadithul ghashiyah. Jadi saya sebut kat tuan sebelum ni, nama surah dan penyusunan surah daripada Allah melalui Jibril. Hatta nama surah sekalipun, bukan siapa-siapa memandai-mandai. Nama surah ni juga daripada Allah melalui Jibril AS. Surah ni nak nama apa? Surah ni nama apa? Seperti mana kita bila tengok Al-Quran, wahyu yang pertama turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra turun dulu, tapi Iqra dulu juzuk 30, juzuk belakang. Lagi surah apa? Ya ayyuhal mudaththir turun juga awal, tapi duduk juzuk 29. Kemudian ya ayyuhal muzammil juzuk 29. Kenapa dia tak duduk di juzuk yang pertama? Kerana penyusunan Al-Quran dilakukan pada bacaan yang terakhir, Ramadan yang terakhir Nabi SAW. Pada Ramadan itulah Nabi SAW bertadarus dengan Jibril, susun balik Al-Quran, mana yang awal, mana yang kedua, kemudian letakkan nama Al-Quran. Jadi bersama dengan Jibril alaihissalam. Jadi nama surah ni Ghashiyah. Ghashiyah adalah salah satu daripada nama hari kiamat. Ia adalah satu gegaran yang menenggelamkan manusia kerana kedahsyatannya. Ghashiyah ni dari segi bahasa dia ada dua kan, satu bahasa, satu istilah. Selalu kita dengar bila tuan-tuan mengaji fiqh, dia akan sebut lughatan wastilahan, lughah dan istilah. Lughah ni dari segi bahasa, istilah ni yang kita maksudkan, yang kita bahaskan. Dia nak mudah faham, yang mudah faham lah. Kalau saya sebut kat tuan-tuan parit buntar, parit buntar, tuan-tuan faham apa? Satu tempat dalam daerah Krian. Itu istilah, bukan bahasa. Kalau dari segi bahasa, parit buntar adalah parit Tuk Buntar. Sebab parit buntar tu yang buka Tuk Buntar. Dulu orang panggil parit Tuk Buntar, tapi lama-lama orang panggil parit buntar. Itu dari segi bahasa. Taiping, Taiping. Saya sebut Taiping, tuan-tuan bayang sana ada apa? Ada Lotus, ada apa benda lagi di situ, ada store. Satu daerah dalam Larut Matang Selangor. Itu istilah yang kita faham, yang kita maksudkan, bukan bahasa. Kalau bahasa Taiping tu apa? Taiping dia dulu kursi gelap, macam tu. Dia kawasan kursi gelap bergaduh. Cina, Ki Han dengan Haisan bergaduh, berebut tempat biji timah dan sumber air. Dia bergaduh, perang, berbunuh-bunuhan. Kemudian sampai satu ketika mereka ni berdamai. Asalnya nama Taiping apa tuan-tuan? Asal nama dia, nama asalnya adalah apa nama? Kelian Pau. Itu nama asal dia. Kelian tu maksud dia lombong. Pau itu adalah mangga dalam logat Kelantan. Gitulah. Logat Kelantan Pau kan mangga, buah pau. Kelian Pau merujuk kepada kawasan yang banyak lombong dan banyak buah mangga. Itu nama asal dia, Kelian Pau. Kemudian ubah jadi Taiping ni apabila dua kursi gelap ni berdamai. Bila berdamai, depa kursi gelap ni tak buh nama Kelian Pau, sesama kursi gelap ni, kursi gelap Cina ni, depa panggil Taiping. Taiping. Tai itu maksud dia kedamaian, keamanan. Ping selama-lamanya. Taiping adalah kedamaian, keamanan selama-lamanya. Maksud dia kursi gelap ni tak lawan dah, tak perang dah. Itu bahasa. Boleh tak? Itu bahasa tu. Kita bila sebut Taiping, tuan-tuan tak ingat dah, oh dulu kursi gelap bergaduh lah apa tak. Tuan-tuan dah Taiping daerah, itu istilah. Boleh tak? Kita duduk daerah Krian. Pasal apa nama Krian? Krian. Saya dengar pasal apa pelik sangat Krian ni. Dulu cerita dia, ni saya baca di tulisan di bangunan kerajaan lah. Tapi saya ingat bangunan kerajaan dalam Krian juga lah. Kat belah mana tahu, saya baca Pek Buntang kot, dia tulis pasal apa nama Krian. Ceritanya pegawai pegawai apa dulu British
Dia nak buat apa? Dia jalan di sini ronda dengan apa? British. Kuala Bukit Merah British yang buat. Tali ayak daripada apa? Bukit Merah sampai ke Simpang 5 ke apa? Itu British yang buat untuk bendang. Sampai tuan-tuan pergi di Padang Lalang ada apa? Titi yang ayak masuk tu kan. Bawah di sungai. Itu British juga buat untuk buat penanaman padi. Jadi British ni dia naik kapal di daerah Krian. Saya tak tahu di Jalan Gula ke, di Kuala Kurau ke. Dia naik dengan orang Melayu kita lah. Jadi British ni dia nak sebut belah kiri, dia nak sebut belah kiri. Tapi dia ni tak reti sangat bahasa Melayu. Dia sebut kiri, dia tambah AN. Macam orang banyak dia banyak tambah AN, tak tuan-tuan perasan lah. Kalau bini, binian, dia tambah AN sikit belakang. Kalau apa, balung ayam kan, dia panggil balungan, dia banyak AN, banyak. Jadi British ni dia tak reti, dia pergi tambah AN. Kiri dia kata kirian, dia nak bagi tahu belah kiri. Dia kata kirian. Jadi orang Melayu yang sama dengan British ni pakat duk gelak, apa kirian? Orang kiri dia kirian. Duk gelak kalau dia kirian lekat tu nama kirian. Tuan-tuan boleh sebut kirian, tuan-tuan tak terfikir oh dulu pegawai British tersilap tu. Tuan-tuan tak terfikir sebut kirian, istilah tu dalam kepala tuan-tuan. Apa dia? Satu daerah di belah utara di negeri Perak. Itu istilah yang kita faham. Boleh tak? Istilah ni yang kita faham, yang kita maksudkan, yang bahaskan. Macam solat lah. Solat, bila sebut solat je tuan-tuan tahu apa? Solat kita sembahyang lah. Apa dia? Aqwalun wa af'alun muftatihatun bitakbir wa muhtatimatun bitaslim bisyara'id. Segala perkataan, perbuatan yang dimulai dengan takbir, disudahi dengan salam, dengan syarat-syarat. Jadi kita faham tu. Bila sebut solat, anda solat ke belum? Itu. Tapi bukan solat makna dari segi perkataan. Solat bukan tu makna solat tu. Solat maksud dia doa. Solat maksud dia doa. Solat. Anda solat belum? Bukan maksud anda berdoa ke belum? Bukan. Anda buat macam kita faham tu lah. Dia macam itulah antara beza dari segi solat, dari segi bahasa dan istilah. Macam sembahyang lah, sembahyang. Tuan-tuan kalau kata sembahyang ke belum, kita akan faham sembahyang tu macam kita sembahyang. Betul tak? Istilah tu istilah. Tapi dari segi bahasa, sembahyang ni adalah sembah dewa yang. Dewa yang ni siapa? Tuhan ataupun dewa kuno orang Jawa dulu-dulu. Ni cerita lama ni, 1000 tahun 2000 tahun dulu. Orang Jawa ada satu dewa sebelum Islam dah sampai lah. Sebelum Islam sampai, dewa orang Jawa tu nama dia Yang. Sembahyang, sembah dewa Yang tu lah. Itu dari segi bahasanya. Sebab tu ada setengah ustaz dia tak mau sebut sembahyang. Tak mau sebut sembahyang. Sembahyang sembah dewa Yang. Bagi saya itu cerita dulu, betul tak kan? Orang pun bila tak ada orang sebut sembahyang ni, sembah dewa Yang, orang tak faham dah itu. Itu ilmu dah hilang dah, walaupun asal dia begitu, tak ada lah. Bila sekarang ni dah sembahyang dah jadi satu istilah khusus, betul tak? Untuk sembahyang, jadi kita sembahyang lah. Sembahyang lah tu. Bukan lagi merujuk kepada istilah dahulu yang dah pupus. Baik, kemudian jadi satu gegaran yang menenggelamkan manusia kerana kedahsyatannya. Ghasyiyah dari segi bahasa maksud dia menutup. Ghasyiyah menutup, meliputi. Sebab apa nama dia macam tu? Sebab hari kiamat ni kedahsyatannya meliputi semua, tak ada yang lepas. Sebab tu nama dia Ghasyiyah, meliputi semua. Tak ada siapa boleh lari. Kita duduk dalam bumi mana, kita dikebumikan dalam laut ke, di atas darat ke, kita duduk lapis kumuk yang ke berapa ke, semua akan merasai kedahsyatan hari kiamat. Takutnya hari kiamat semua rasa. Itu nama Ghasyiyah. Orang tak dapat lari, tuan-tuan. Walaupun manusia nak lari, tak boleh lari. Manusia akan berkata pada hari kiamat, yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Manusia akan berkata hari ini nak lari mana? Manusia nak lari. Kalla la wazar, tak boleh lari. Ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Kita akan kembali kepada Tuhan, tempat kita berdiri Allah. Sebab tu lagu mana pun kita duduk di mana-mana pun, banyakkanlah beramal, ikhlaskanlah beramal, jauhi maksiat. Pasal kok mana pun kita mati, kok mana pun mati, kita tak boleh lari. Kita mesti dibangkitkan di hadapan Allah. Baik, kemudian kaedah pertanyaan dalam surah ini
digunakan untuk menggambarkan betapa dahsyatnya keadaan pada hari ini. Nak cerita dahsyatnya lah. Sebab tu Nabi SAW pernah satu ketika Nabi dengar orang perempuan baca surah ni. Satu orang perempuan baca, hal ataka hadithul ghashiyah, adakah telah sampai kepadamu berita tentang hari ghashiyah, hari yang kedahsyatannya, kengeriannya meliputi semua. Nabi bila dengar, Nabi bangun. Nabi bangun dan Nabi dengar bacaan dia sampai habis. Kemudian Nabi jawab, na'am qad ja'ani. Nabi kata, benar, telah sampai kepadaku. Itu yang sunnah kita balas balik tu. Bila orang sebut apa, sabbihisma rabbikal a'la, sunat kita di belakang kita kata subhana rabbiyal a'la. Ataupun kita yang jadi imam, kita jadi imam, kita baca sabbihisma rabbikal a'la. Boleh kita baca terus setiap senyap-senyap kita baca subhana rabbiyal a'la, ataupun habis nanti, habis kita baca surah Sabbih, sebelum rokok kita kata subhana rabbiyal a'la. Sebab Allah Ta'ala suruh bertasbihlah, memuji Tuhanmu yang maha tinggi. Tiba-tiba lalu kita tak buat, tak kena lah tuan-tuan. Bukanlah berdosa, tapi tak dapat pahala lah. Sama juga dalam surah Al-Waqi'ah, fasabbih bismi rabbikal azim. Al-Waqi'ah ada kan, orang baca malam-malam. Habis baca Al-Waqi'ah, sebut subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim, sunat sebut. Sebab itu perintah daripada Allah. Ataupun kita dengar orang baca, kita sebut. Baik. Jadi kaedah ni nak cerita betapa dahsyatnya hari tersebut. Jadi Nabi dengar dan Nabi sampai habis Nabi dengar. Kemudian kaitan surah dengan surah sebelumnya. Ini kaitan surah ni dengan surah Sabbih. Sebelum ni saya beritahu tuan-tuan lah, ini surah yang Nabi suka baca sallallahu alaihi wasallam. Nabi suka baca surah ni, terutama dalam dua. Yang pertama semayang Jumaat, Nabi suka baca semayang Jumaat. Yang kedua masa solat hari raya, Nabi suka baca. Jadi surah ni surah favourite Nabi lah sallallahu alaihi wasallam. Seboleh-bolehnya kita hafal ya. Boleh dah dua surah ni, Sabbih dengan hal ataka hadithul ghashiyah. Kalau boleh hafal dua surah ni. Sebab Nabi suka baca, kerap baca. Sabbih kalau hari Jumaat, kadang-kadang Nabi baca panjang sikit lah, Al-Jumu'ah dengan Munafiqun, dan selalu juga Nabi baca surah ni. Jadi kita kok mana pun, kita ustaz ke bukan ustaz ke, hafal dah sikit Quran yang kita boleh, terutama surah-surah yang Nabi suka baca ni. Macam ni lah Nabi suka baca. Sebab dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebut innal ladzi laysa fi jawfihi syai'un minal Quran kal baitil kharab. Orang-orang, sesungguhnya orang-orang yang dalam dadanya tidak ada sikit pun Quran, dia tak hafal langsung. Apa Quran pun dia tak hafal, surah apa pun dia tak hafal. Macam rumah yang usang. Jadi jangan jadikan usang hati kita ni, hafal Al-Quran sekadar mana yang kita boleh hafal Quran. Baik, kemudian surah ini menjelaskan secara terperinci apa yang terkandung dalam surah Al-A'la. Sebut dalam surah Al-A'la, surah ini perinci kan. Surah Al-A'la ada sebut tentang hari kiamat kan. Apa? Dia akan masuk Narul Kubra, api neraka yang besar. Surah ni detailkan lagi hari kiamat lagu mana. Dalam surah Al-A'la Allah menerangkan sifat-sifat orang mukmin, orang kafir, syurga dan neraka secara umum, iaitu dalam firman Allah, orang-orang yang takut kepadanya akan mendapat pengajaran. Sayadzakkaru may yakhsha. Orang-orang yang celaka akan menjauhi, iaitu orang yang akan masuk neraka besar. Wa yatajannabuhal ashqa. Orang-orang yang celaka akan menjauhi daripada Al-Quran. Siapa dia? Alladhi yaslan naral kubra, yang akan masuk neraka Jahannam. Kemudian sehinggalah kepada firman Allah, sedangkan kehidupan akhirat itu lebih baik dan kekal. Surah ini memperincikan lagi apa yang diterangkan melalui firman Allah yang bermaksud banyak muka pada hari itu akan tunduk terhina. Ini dalam surah ini. Wujuhi yawma idzin khashi'ah. Hari kiamat nanti banyak muka yang tunduk hina tuan-tuan.
tunduk, tak angkat muka, takut. Baik, kemudian bekerja keras dengan kepayahan, amilatun nasibah. Ayat yang saya pernah baca kat tuan-tuan. Amilah ni maksud dia yang kuat bekerja, kuat beribadah. Tuan-tuan boleh tengok agama-agama lain tuan-tuan, bagaimana dia punya ibadah. Kadang-kadang kita tengok kita pun tak mampu buat ibadah dia. Tuk Sami tuan-tuan, Tuk Sami di Tibet ke, di Thailand ke, di belah China, di mana-mana yang jadi Buddha kan. Saya ingat kita pun sebagai manusia normal tak mampu tuan-tuan. Bak Sami depa pukul 4 pagi bangun dah. Baca depa buat depa buat di komentari kan, 4 pagi bangun dah. 4 pagi bangun. Pertama tuan-tuan nak jadi Tok Sami tak boleh kahwin. Yang kedua tak boleh ada rumah tak boleh ada. Tak boleh ada tanah. Tak boleh ada kereta, tak boleh ada motor, tak boleh ada apa. Tak boleh ada akaun bank, tak boleh ada kad kredit. Macam mana nak hidup? Tak boleh ada telefon. Inilah nyawa kita, 24 jam belum main betul tak? Buang masa banyak kat handset tak boleh ada. Saya baca dah syak punya Tok Sami ni. Tak boleh ada apa. Dunia buang. Kena buang semua dunia. Macam tu. Kemudian 4 pagi bangunlah berdoa. 4 pagi. Kita nak bangun 4 pagi tahajud pun malas tuan. Ada setengah orang malas, setengah orang takut. Nanti hantu main tepuk nanti. Dia takut hantu mana? Tok Sami pun tak takut hantu, orang takut hantu. Baik. Jadi tuan-tuan, 4 pagi bangunlah. Betul dia bertafakur lah, adalah dia pun baca kitab dia pun lah. Lepas tu kan tuan-tuan pernah pergi tempat-tempat apa? Tok Sami ada lah. Di belah-belah apa? Belah-belah mana-mana yang ada Tok Sami kan buat siap. Tuan-tuan akan pasang, lepas subuh dia pun akan keluar kan. Bawa apa? Bawa bekas. Dia bawa pasal apa? Yang tu lah dia bawa bekas. Orang setempat akan bagi apa? Makanan. Mungkin bagi roti canai ke, bagi apa ke, dia berhimpun. Apa yang orang bagi tu? Apa yang orang bagi tu lah. Satgi mereka ramai-ramai kumpul makan sama-sama. Kita nak makan sama-sama. Biasanya roti canai pun 2 keping. Yang ni tak dapat jadi Tok Sami tuan-tuan. Makna dia tuan-tuan makan sama-sama kongsi. Dahsyat. Bila saya fikir Tok Sami ni hebat namanya. Dia punya apa? Dia punya hidup dia lah. Ada masa dia pun kena apa? Cuci pakaian sendiri. Semua teri tuan-tuan. Ada masa nanti dia beribadah balik sampai malam kena tidur. Bila tuan-tuan tengok dia punya hidup dia tu, kita tengok kita pun tak boleh buat. Hebat tuan-tuan cara dia beribadah. Hamilah, kuat bekerja Quran sebut. Tuan-tuan tengok orang yang beragama Hindu di India, bila mereka nak pergi tunaikan nazar mereka di sungai Ganges kan, mereka ada macam-macam nak tunaikan nazar kan. Ada yang berguling puluhan kilometer berguling. Macam-macam tuan-tuan. Kita tengok pelik-pelik dia buat. Sampai di sungai Ganges semua pakat mandi, telanjang tuan-tuan. Pasal sungai tu kotor tuan-tuan. Banyak mayat. Orang miskin dia lempar mayat dalam tu kan. Sungai tu kotor. Amai mandi nak bersihkan dosa. Kita pun tak buat macam tu tuan-tuan. Berguling-guling lah. Macam-macam dia buat pelik-pelik tuan-tuan. Kononnya nak mendekatkan pada Tuhan, membersihkan diri. Itu yang Sayyidina Umar radhiyallahu anhu satu hari dia lalu di gereja, nampak rahib pendeta Kristian sedang beribadah. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu panggil, wahai rahib, datang. Panggil rahib. Rahib tu pun datang kat Sayyidina Umar. Bila rahib tu sampai di hadapan Sayyidina Umar, rahib ni mengabadikan dirinya untuk gereja tu, sepenuh hatinya untuk gereja. Memang ada orang Yahudi, Kristian yang macam tu tuan-tuan, sepenuh hati dia untuk agama ni. Jadi tuan-tuan, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tengok dia, nampak di badan itu kesan ibadah. Dengan pakaian yang lusuh, badan tak larat, banyak beribadah untuk gereja dia lah. Cara dia lah. Tapi nampaklah kesan-kesan penat di badannya kerana beribadah pada gereja. Sayyidina Umar tengok, menangis Sayyidina Umar. Orang pun kata, ya Amirul Mukminin, ma yubki min hadha. Pasal pun menangis tengok dia. Boleh menangis tengok paderi. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, aku teringat firman Allah yang ni ya, amilatun nasibah. Orang yang kat dunia ni banyak buat amalan,
banyak buat kerja kebaikan pada pandangan dia lah, nasibah, lagi penat. Tapi nanti mati tasla naran hamiyah, mati itu musuh neraka. Termasuk juga orangnya akidahnya rosak, termasuk juga. Sebab tu kita perlu mengaji akidah, biar akidah kita betul. Takut akidah kita tersalah, tak kira sama ada masih dalam Islam ataupun terkeluar pada Islam, salah dari sudut akidah ni berat. Ngaji biar dapat akidah yang betul, ialah akidah yang syubhah-syubhah. Takut kita sangka kita beramal, betul tak? Kita rasa beramal, rupanya akidah kita salah. Ataupun termasuk juga dalam ayat ni, orang yang beramal bukan kerana Allah, orang yang riak, dia bekerja penat, mati nanti tasla naran hamiyah, dia akan masuk api yang panas. Termasuk juga dalam ruang lingkup ni. Baik, kemudian memasuk api yang sangat panas lah. Kemudian Allah menyebut sifat dan keadaan orang-orang mukmin dalam ayat ni. Jika di dalam surah Al-A'la Allah sebut, Allah berfirman, sedangkan kehidupan akhirat ada lebih baik dan kekal. Allah Ta'ala sebut wal akhiratu khairun wa abqa, akhirat itu lebih baik dan akhirat itu lebih kekal daripada hidup di dunia. Ini ubat kita tuan-tuan. Ini ubat apa tuan-tuan? Ubat kita kalau kita kecewa, kita sedih, ingat-ingatlah akhirat. Boleh kan? Kenang-kenanglah, diubat tuan-tuan. Jangan ingat dunia ni semua. Ni kita lepas dunia, ingat dunia itu yang kecewa tuan-tuan, kecewa sangat-sangat. Kadang-kadang saya tengok ada orang yang non-Muslim, yang bukan Islam, kadang-kadang bila dia berfikir, Quran kan suruh berfikir, kadang-kadang dia dapat wisdom, satu apa? Hikmah, kebijaksanaan lah. Ada satu orang putih ni, matilah, namanya Steve Jobs, yang buat Apple tu lah, Apple, handset Apple, telefon Apple, komputer Apple, matilah dia, kanser pankreas. Dia sebut dalam hidup dia, antara benda yang dia ada 3 benda lah yang memberi kesan dalam hidup dia. Kita boleh tengok di YouTube dia bagi, connecting the dot, apa benda lagi berkenaan dengan apa, kematian, berkenaan dengan apa, kesedihan. Dia disebut antara benda yang disebutlah berkenaan kematian, dia sebut. Jadi dia bukan Islam tuan-tuan, tapi disebut berkenaan dengan kematian tu menarik. Dia kata sebab dia pernah baca, dia kata satu tulisan yang menulis barang siapa yang hidup, dalam bahasa orang putih, barang siapa yang hidup kat dunia ni, hari dia hidup tu dia rasa inilah hari terakhirnya di atas muka bumi. Sampai satu hari dia akan betul, maksudnya tuan-tuan hidup, tuan-tuan anggap inilah hari yang terakhir aku di atas dunia ni, kita akan buat baik, betul tak? Inilah hari yang terakhir aku kat dunia ni. Kata kod tu lah, dia kata apa, sampai satu ketika hari yang kita anggap tu betul. Maksudnya apa? Kita mati sungguh hari itu. Kita duk anggap kalau lah hari ni aku hari terakhir, kita akan buat baik, betul tak? Kalau hari ni hari yang terakhir, sampai satu hari, hari yang kita anggap mungkin hari ni hari yang terakhir, tiap-tiap hari tu anggap begitu, tiap-tiap hari. Kalau lah hari ni hari yang terakhir, kalau petang sakit aku mati, tiap-tiap hari tuan-tuan fikir apa yang tuan-tuan buat. Dan katanya kalau tuan-tuan anggap betul dalam hidup tuan-tuan, sampai satu ketika memang betul kita akan mati tuan-tuan, cuma kita beringat. Jadi dia kata bila dia ingat mati, dia kata bila dia ingat mati, cuma dia ingat lainlah kefahaman dia bukan Islam. Dia kata menyebabkan dia ni tak takut untuk buat benda baru, tak takut. Pasal dia kata dengan kita mati, segala kesedihan, kegagalan, kekecewaan semua hilang. Semua hilang, dia kata. Dengan matinya kita semua hilang, dia kata. Maka segala benda yang baru dia nak buat, dia buat. Betul ya, dia buat Android ni kita pakai. Dia start dulu tuan-tuan, sebelum dikopi oleh Samsung. Kemudian Samsung kena saman berapa bilion tau. Dia start dulu buat macam ni. iPod MP3 kan, dia mula dulu. Dia tak takut gagal tuan-tuan. Lepas tu dia ingat mati. Dengan mati segala kekecewaan semua di dunia ni lenyap. Tapi kita tuan-tuan memanglah keperitan dunia lenyap, tapi akhirat ada lagi, yang tu dia tak fikir pula. Jadi mati ni satu ciptaan Allah yang hebat, supaya bumi ni, dia sebut tuan-tuan, bumi ni
bersih daripada orang yang tua-tua. Walaupun dengar agak sedih, tapi itulah hakikat dia. Supaya bumi ni orang tua-tua dah tak ada, mai generasi yang baru. Generasi baru tua, kemudian dah tua tuan-tuan, takut mungkin bumi ni penuh tuan-tuan, kena matilah, macam itulah. Kena matilah. Itu mati. Itu yang disebut Steve Jobs sebut. Sampai dia tiap-tiap hari dia akan cakap dekat depan cermin. Dia cakap kat diri dia, kalaulah aku hari ni hari yang terakhir, adakah aku akan lakukan apa yang aku akan lakukan hari ni? Dia akan cakap kat diri dia. Kadang-kadang saya fikir, cara ni kalau kita orang Islam betul, kita bukan tak ada pernah cakap kat diri duduk macam ni, kalaulah aku hari yang terakhir hari ni, upaya pun kita nampak lagu tu. Dia pun tiap-tiap hari. Baik. Jadi tuan-tuan, akhirat itu lebih baik. Apa saja yang kita terlepas di dunia ini, akhirat itu lebih baik. Maka dalam surah ini Allah menerangkan pula banyak sifat syurga berbanding sifat neraka. Dalam ni banyak surah cerita bab syurga yang kita baca nanti kan. Macam mana wujuh yawma idin na'imah li sa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah, la tasmu fiha laghiyah, fiha 'ainun jariyah, fiha surun marfu'ah. Padanya ada apa? Singgah sana yang diangkat, singgah sana yang ditinggikan, surun marfu'ah, wa aqwabin mawdu'ah. Ada apa? Cawan-cawan bekas minuman yang terletak. Wa aqwabin mawdu'ah wa namariqu masfufah. Namariqu masfufah ni apa? Bantal-bantal untuk bersandar. Wa zarabi mabsusah. Wa zarabi mabsusah maksud dia hamparan permaidani tuan-tuan. Dalam syurga Allah Taala sebut detail. Dalam syurga ada wazarabi mabsusah, ada hamparan-hamparan. Dalam syurga hamparan. Kemudian wa namariqu masfufah. Pertama ada hamparan tadi disebut. Yang kedua ada bantal. Nama ni bantal untuk bersandar. Masfufah tersusun. Dalam syurga ada bantai-bantai untuk kita bersandar, elok itu susun. Cerita detail tentang berkenaan dengan syurga. Baik, kemudian berbanding sifat neraka, ini betulnya untuk memaparkan dengan lebih jelas makna khairiyah, kebaikan yang Allah janjikan. Kandungan surah Makkiyah membincangkan persoalan akidah dalam 3 topik yang utama. Ini surah yang turun di Mekah, dan saya sebut kat tuan-tuan, surah yang turun di Mekah fokus dia adalah akidah. Surah yang turun di Mekah. Sebab itu di Mekah tak ada puasa, tak ada, belum diwajibkan puasa. Waktu di Mekah belum ada lagi semayang 5 waktu, semayang 2 waktu je, pagi 2 rakaat, petang 2 rakaat. Di Mekah belum ada lagi zakat, kewajipan zakat belum ada. Di Mekah belum ada kewajipan untuk berjihad, berperang. Di Mekah tak ada. Di Mekah lebih pada fokus untuk pemantapan akidah. Baik, jadi 3 topik utama dalam surah ni. Topik yang akidah yang pertama yang dibincangkan dalam surah ni, menyifatkan keadaan hari kiamat dan apa yang akan ditempuh oleh orang-orang kafir dan orang-orang mukmin pada hari tersebut, sama ada kecelakaan atau kebahagiaan. Ia juga menerangkan keadaan ahli syurga dan ahli neraka. Jelas macam mana orang baik, bagaimana orang jahat. Kalau orang baik, surah ni nanti kita sebut wujuh yawma idzin na'imah, itu orang baik. Orang yang baik ni pada hari kiamat muka dia ceria. Orang baik ni pada hari kiamat muka dia ceria, tuan-tuan. Muka dia ni bahagia, muka ni lapang. Lisa'iha radiyah. Lisa'iha radiyah ni apa? Kerana usahanya dahulu di dunia radiyah, sekarang di akhirat dia redha. Itu makna dia. Lisa'iha radiyah, kerana usaha dia di dunia. Itu yang kita kat dunia ni jangan malas. Rajin-rajinlah beribadah, rajin-rajinlah baca Quran, rajin-rajinlah pegang tasbih, istighfar, rajin-rajinlah kita mohon ampun, sedekah, rajin-rajinlah tuan. Dan segi dah habis, sampai masa ni habislah saat kita tak tahu bila kita habis. Nah, supaya apa tuan? Nanti akhirat nanti. Siapa yang kat dunia ni rajin-rajin latih diri dia buat ibadah, akhirat nanti dia radiyah. Dia akan redha dengan usaha dia dahulu. Fi jannatin 'aliyah, dalam syurga yang tinggi. La tasma'u fiha laghiyah, dalam syurga
kita tak dengar benda merapu tuan-tuan. Lariah kat dunia ni banyak benda merapu betul tuan. Tuan-tuan duduk kedai kopi tengok orang menyembang merapu-rapu tuan-tuan, menyembang sembang yang tak ada kaitan tuan-tuan, tak ada kebaikan dunia dan akhirat. Itu lariah nama dia. Baik, kemudian dan disebut juga tentang ahli neraka tuan-tuan. Ahli neraka ni hal ataka hadisul ghasyiyah wujuh yawma idzin khashi'ah. Itu ahli neraka. Ahli neraka ni hari kiamat tunduk semua muka, tunduk ke bawah, tak angkat muka. Amilatun nasibah, depa ni lah dulu kat dunia kuat beramal, sama ada beramal baik ataupun beramal maksiat, kuat buat maksiat ataupun beramal dengan cara depa lah, sembah Tuhan depa dan sebagainya. Nasibah lagi penat, tasla naran hamiyah, tapi kalau dia tak beriman masuk neraka tuan-tuan, yang panas. Kemudian tusqa min ainin aniyah, depa ni diberi minum. Ahli neraka, ahli neraka diberi minum daripada air yang sangat panas, sangat panas. Bila dia minum air tu putus habis kalau dia punya apa dia punya organ-organ dalam dia tu, dia punya usus dan sebagainya putus. Diberi minum daripada air yang sangat panas. Dia pun nak minum air yang panas dia beri. Laisa laha ta'amun illa min dharim, tak ada makanan kecuali daripada dharim. Dharim ni tuan-tuan dia Arab. Dia ada satu pohon yang berduri, keras dan berduri dan kotor, berlemuh. Kambing pun tak makan. Kambing tak makan. Tuan-tuan kalau perasan kambing, kambing ni apa benda yang dia tak makan? Tuan-tuan bagi plastik dia makan kambing. Kalau belah kambing kita tahu susah belah kambing. Kalau tuan-tuan lepas dia, jangan kata pokok orang dia balun kan, pokok bunga orang, pokok orang mau dia sapu kambing. Tuan-tuan kalau lepas kambing pergi makan kat pokok orang, tuan-tuan kena ganti tu. Sebab tu kena jaga elok kambing tu. Kena pokok dia baru beli 2-3 ribu lah, ganti tuan-tuan kambing tuan-tuan makan. Jadi tuan-tuan, apa dia, kambing ni sampai tahap kalau dia pergi kat tong sampah dia makan plastik dia makan. Saya pun tak tahu sedap ke plastik tu, dia makan. Bila dia makan banyak dia mati tuan, mati. Dia tak berfungsi organ dia. Saya dulu belah kambing kampung kan. Tok wan saya memang kena jaga, jangan bagi dia pergi kawasan sampah. Sehari dia makan sampah-sampah tu dia mati. Perut dia sakit. Baik, kemudian yang ni dia makan ni pokok duri ni di Arab. Kambing pun tak makan. Kambing yang segala jenis benda dia sapu tuan-tuan, dia tak makan dorek ni. Pasal duri dia keras, tajam dan kotor, berlemuh. Kambing tak makan. Ni ahli neraka makan ni, tak ada makanan. Jadi yang dibagi dorek. Dorek di akhirat lebih tempur daripada dorek yang ada di bumi. La yusminu wa la yughni min ju'. Ini cerita ahli neraka. Yang minuman daripada air panas tadi tu dan makanan daripada dorek tu tak menggemukkan dan tak menghilangkan lapar. Makan je lagi sakit, tak makan lapar. Dah makan lagi sakit, lapar pun tak hilang, dahaga pun tak hilang, sakit lagi ada tuan-tuan. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, menegaskan dengan mutlak keesaan, kekuasaan, kebijaksanaan dan keluasan ilmu Allah dengan bukti penciptaan langit, unta, bukit bukau, bumi dan keajaiban ciptaan Allah yang lain. Ini cerita kan ada dalam surah tu, kalau kita hafal. Saya ingat boleh kita semua hafal ni waktu dululah. Kalau lupa pun sekarang lah, dulu mesti pernah hafal dah. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Apakah kamu tak lihat bagaimana unta dijadikan? Unta hebat, unta ni betul tuan. Dia ada ayak belakang dia boleh berjalan kuat di padang pasir. Jadi Allah Taala jadikan hebat unta ni. Kejadian hebat lah tuan. Saya tak pernah baca, lupa tuan kehebatan unta. Tapi kenapa sebut unta? Ada lagi hebat, ada lagi mungkin lebih hebat, harimau, apa lagi gajah, apa lagi beruang kutub. Kenapa tak sebut? Sebut dalam ni beruang kutub, mana orang Arab faham? Mana ada beruang kutub dekat sini tuan-tuan? Dia sebut benda yang dia tengok lah. Sebut tentang gajah. Gajah ni ke mana? Gajah pun tak pernah tengok. Dia sebut apa? Dia sebut berkenaan dengan unta, pasal unta yang dia duduk naik depan mata mereka. Itu dia sebut unta. Baik.
kemudian berkenaan dengan bumi yang dihamparkan, kemudian langit kaifa rufi'at, diangkat. Kita tengok macam mana langit diangkat, kiam. So fikir juga, kalau yurna ila al-ibli kaifa khuliqat, tak tengok ke bagaimana unta dijadikan. Wa ila samai kaifa rufi'at, apa langit bagaimana ditinggikan. Jangan kita fikir, baru kita tengok langit bila nak hujan kan, itu kita tengok awan banyak lah, kita fikir bagaimana diangkat. Yang dipikir non muslim juga. Wa ila al-ardi kaifa sutihat, bumi bagaimana wa ila al-jibali kaifa nusibat, bagaimana gunung semanggui Allah pasakkan, musibat pasakkan. Dan memang hebat tuan-tuan, gunung semanggui yang tuan-tuan tengok ni, kat bawah ni pun ada macam gunung semanggui tuan-tuan. Dia sama tuan-tuan, macam paku tu. Tuan-tuan tengok gunung besar, kat bawah dia pun besar tu. Dia nak paku plate bumi. Kan bumi dia ada plate. Dia ada plate tu. Gunung ni dia dia pasak plate macam paku lah. Lapisan-lapisan bumi tu dipasak oleh gunung. Itu yang bila banyak tempat dia pergi taruh gunung, hilang dia punya atas tu, tinggal hak dalam, dia bergolosok lah. Golosok, jadi tanah runtuh lah dan sebagainya, gempa bumi lah, hilang dia punya pasak tu, hilang. Manusia buat rosak tuan-tuan. Baik, kemudian satu lagi tuan-tuan, yang terakhir, surah ini disudahi dengan penutup yang sama dengan surah sebelumnya, iaitu mengingatkan manusia supaya kembali kepada Allah sebagai persediaan menghadapi hari perhitungan dan pembalasan. Tugas Nabi SAW sebenarnya adalah untuk memberi peringatan dengan syariat dan hukum yang diturunkan Allah. Itu je. Nabi tugasnya menyampaikan, fadzakir innama anta mudzakir, berilah peringatan kerana engkau hanyalah pemberi peringatan. Laisa alaihim bimusaitir, ayat ni kan, engkau tak berkuasa di atas mereka. Maknanya apa? Nabi tak boleh paksa orang Islam. Nabi tak boleh paksa orang beriman pada Allah. Nabi tak ada kuasa. Nabi hanya pemberi ingatan. Lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar fa yadhibullahu al-'adzab al-akbar. Kemudian ayat itu, inna ilaina iyabahum. Mana dia apa? Sesungguhnya kepada kamilah mereka kembali. Siapa? Kita semua. Saya, tuan-tuan, semua akan kembali pada Allah, berdiri di hadapan Allah. Kita lagi lah orang beriman tuan-tuan, kita akan dihisap one by one dengan Allah. Sebut dalam hadis jelas, hisap ni berlaku seorang-seorang, bukan ramai-ramai. Panggil okey, ni penduduk Masjid Ramadiyah ramai-ramai, okey masuk, okey hisap jalan secara ijmali, bukan satu-satu, seorang-seorang antara kita dengan Allah, dan ada penutup. Bila dibentangkan amalan kita, kita akui ini dosa kita, sampai ke tahap kita sangka matilah aku, begitulah, habislah aku. Kemudian Allah berfirman, dulu aku tutup kat dunia, banyak orang tak tahu dosa ni. Hari ni wa ana aghfiruhal lakal yaum, hari ni aku ampunkan semua untukmu. Dosa yang dibentangkan untuk orang beriman, siapa pun tak nampak, bentangkan dan Allah ampunkan semua. Itulah hisab yang mudah. Nah, hisab yang mudah. Hisab yang susah, bentang depan orang ramai itu Tuhan, semua pakai tengok. Itu hisab yang sukar. Ini orang yang jahat lah, munafik, fasik dan kafir. Baik tuan-tuan, inna alaina iyabahum summa inna alaina hisabahum, dan menjadi kemestian bagi kami untuk menghisap mereka semua. Saya, tuan-tuan, Islam, bukan Islam, semua kena hisap, sama mudah ataupun susah. Sebab tu kita kena Allahumma hasibni hisaban yasira, ya Allah, hisaplah aku dengan hisap yang mudah. Iaitu hisap yang mudah lagu mana? Ada satu penutup antara kita dengan Allah. Allah bentangkan, Allah dengan Allah, bukan malaikat, dengan Allah, kita dengan Allah. Tuan-tuan bayangkan, atas dunia lain ni pun ada 7.2 bilion manusia sekarang ni, seorang-seorang tuan-tuan. Berapa lama kita duduk di sana tuan-tuan? Kita nak melangut di padang mahsyar tu berapa lama tuan-tuan? Jadi jangan malas beramal lah. Itu je lah, jangan malas beramal lah. Dunia ni saya, tuan-tuan, ada 60 bilion pun tuan-tuan cukup 70 tahun, 80 tahun tuan-tuan pun mati ya. Tuan-tuan, itu ya dunia, tak ke mana pun. Betul tak? Kaya lagu mana pun habis masa mati ya. Itu pun kalau sampai 70 80. Banyak orang tak sampai pun. Betul tak? Kaya-kaya pun mati.
Baru ni kan mati seorang kan, meninggal ada pun artis kan. Tahu tak satu artis meninggal sebelah? Imam Nasir pun tak saya tengok. Yang dari Imam Nasir tengok TV kot, tengok WhatsApp Facebook. Imam Nasir ada Facebook tu kan. Tuan-tuan kena ada Facebook, tapi cari benda yang Facebook tu banyak baik, betul tak? Banyak baik. Banyak ceramah, kuliah. Jangan cari yang bukan. Jamnul pun sama, Jamnul Azhar Mulkan. Abang Ustaz Jamnul kita lah. Dia pun saya kenal dia dulu. Dia tahfiz yang pertama tu, doktor dan sampai 30 juzuk. Ustaz Jamnul Azhar Mulkan. Dia meninggal hari Jumaat kan. Jamnul Azhar hari Jumaat kan. Malam Jumaat. Itulah tuan-tuan. Kaya lagu mana pun, banyak harta lagu mana pun, terkenal lagu mana pun, cukup time lagi. Itu ya, cukup time tuan-tuan. Malaikat pun seolah-olah tengok time kan. Dia ni bila gini kan dulu ya. Ikut time ni tuan-tuan, kalau bahasa kita kan. Baik tuan-tuan. Akan datang kelebihan surah. Kelebihan surah. Saya mohon maaf tuan-tuan kalau kurangan dan sebagainya. InsyaAllah kita bertemu pada masa akan datang. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم سائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعنا تفرقنا بعد تفرقا معصوما ولا تجعل منا شقيا ولا محروما ولا متولا. صلى نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.